Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى. آمين اللهم آمين. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, kita akan sambung perbahasan kita daripada kitab Syarah Hadis Jibril karangan Al-Allamatul Muhaqqiq Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Kita bahaskan pada bab membicarakan tentang amalan haji. Pada pertemuan bulan lalu kita bahaskan tentang rukun haji dan perkara-perkara yang disunatkan ketika mengerjakan haji. Pada muka surat 167 yang ingin kita bicarakan hari ini adalah pada tajuk cara-cara menunaikan haji. Kata pengarang kitab, setelah membahaskan bahawa haji ini mempunyai 3 bentuk ataupun 3 macam. Yang pertama haji tamattu', haji qiran, haji ifrad. Ini telah pun kita bahaskan pada pertemuan yang lepas. Jadi ketiga-tiga cara seseorang ketika melakukan ibadah haji, cara yang paling sempurna ketika melaksanakan ibadah haji, kata pengarang kitab di sini adalah pertama, disunatkan mandi untuk berihram serta berwangi-wangian. Jadi berwangi-wangian ini adalah sebelum kita berniat ihram. Kerana setelah berniat ihram maka diharamkan untuk memakai wangian. Tetapi ketika kita berniat ataupun ketika kita mandi sunat ihram, itu masih lagi boleh untuk berwangian. Masih lagi boleh nak pakai sabun, pakai minyak wangi, semua tu boleh, bahkan itu disunatkan malahan. Lepas tu kita tengok di tempat-tempat miqat di Mekah ataupun di tempat-tempat miqat, sama ada mana pun miqat, di Yalamlam ke, di Muzdalifah ke, di Hudaybiyah ke, di Tan'im ke, Bir Ali ke, mana-mana pun banyak ada tempat-tempat mandi. Kerana memang pun disunatkan untuk mandi sunat ihram ketika seseorang akan berniat untuk melakukan niat umrah ataupun niat haji. Dua-dua sama juga. Yang namanya ihram ada sunat ihram. Kemudian yang kedua, melakukan solat sunat 2 rakaat pada bukan waktu-waktu yang makruh. 2 rakaat sunat ini adalah 2 rakaat sunat ihram. Usalli sunnatal ihrami raka'ataini lillahi ta'ala. Pada rakaat pertama baca Al-Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Cuma 2 rakaat sunat ihram ini tidak dilaksanakan ketika waktu-waktu yang makruh solat sunat, iaitu bila? Pertama, setelah sembahyang subuh sehingga terbit matahari. Itu waktu yang makruh untuk solat sunat mutlak atau solat-solat sunat yang sebabnya datang kemudian. Dia solat sunat ni yang ada yang dihukumkan makruh untuk dilakukan selepas solat subuh
sehingga terbit matahari, atau selepas solat asar sehingga terbenam matahari. Dua waktu ini ada sembahyang-sembahyang sunat yang dihukumkan makruh, tak boleh buat. Makruh ni lebih baik tinggal lah. Iaitu apa? Pertamanya, solat-solat sunat di mana sebabnya kemudian, dikata sababun mutaakhir, sebabnya kemudian. Apa maksud sebab kemudian? Maksudnya kita sembahyang dulu untuk sesuatu yang akan berlaku kemudian. Contoh, sembahyang sunat ihram. Sembahyang sunat ihram ini dikategorikan sembahyang sunat yang sebabnya kemudian. Sembahyang dulu, lepas tu baru ada aktiviti dia. Jadi sembahyang sunat ihram kan solat dulu, kemudian baru akan berihram selepas itu. Jadi sebab untuk sembahyang sunat itu adalah dikatakan sebab yang terkemudian. Jadi solat yang begini itu hukumnya makruh. Contoh apa lagi? Solat sunat hajat. Makruh untuk kita buat lepas kita solat subuh atau lepas kita solat asar. Apa sebab? Kerana solat sunat hajat itu sama juga kategori sebab yang kemudian. Kita solat dulu untuk hajat yang kita nak mohon akan datang. Tetapi sembahyang yang sunat di mana sebabnya terdahulu, yakni sebabnya lebih awal lagi daripada solat. Contoh, sembahyang sunat gerhana contoh. Jadi sembahyang sunat gerhana, sembahyang dulu ke gerhana dulu? Gerhana dulu. Jadi sebab itu berlaku dulu, kemudian baru berlakunya solat. Berbeza dengan solat sunat ihram. Solat dulu baru berlaku ihram. Sembahyang sunat hajat, solat dulu baru kita nak mohon hajat kepada Allah. Jadi ini dua kategori solat sunat yang penting untuk kita tahu supaya kita tidak melakukan solat yang makruh selepas solat subuh dan juga selepas solat asar. Sembahyang solat sunat musafir sama jugalah. Solat dulu baru musafir kan? Jadi sama juga. Itu adalah kategori solat sunat yang sebabnya terkemudian. Dia yang sebab terdahulu macam tadi, solat sunat gerhana bulan, gerhana matahari, atau solat sunat wudu. Kan solat sunat wudu ni kena buat bila? Wudu dulu. Lepas wudu baru sembahyang. Jadi itu sebabnya terdahulu. Solat sunat apa nama lagi? Contoh solat sunat apa lagi? Nazar. Sembahyang jenazah fardu kifayah kan? Sembahyang jenazah kategori fardu kifayah. Itu boleh aja buat. Apa lagi lain? Solat sunat taubat. Sama juga. Dia punya solat sunat adalah solat dulu baru kita bertaubat. Jadi itu pun kategori sembahyang sunat yang sebabnya terkemudian. Jadi dia punya ukuran dia begini saja. Kalau solat sunat yang sebabnya terkemudian, maksudnya kita solat dulu baru kita akan buat untuk apa kita solat kemudian, maka solat-solat seperti ini hukumnya makruh untuk kita lakukan selepas solat subuh dan selepas solat asar. Adapun solat-solat sunat yang sebabnya terdahulu, itu boleh buat selepas subuh dan juga selepas solat asar mengikut sebahagian pendapat dalam mazhab kita, mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi solat sunat ihram ini adalah antara solat yang sebabnya terkemudian. Jadi kalaulah kita ini sampai ke tempat bermiqat, sama ada kita nak niat ihram haji atau niat ihram umrah, kita sampai di miqat waktu sembahyang asar contoh. Jadi waktu itu kita sudah terikat dengan hukum makruh untuk sembahyang sunat ihram. Kecuali kalau kita solat dulu ihram, solat sunat ihram dulu, lepas tu baru sembahyang asar, itu okey. Katakan kita sampai di Bir Ali contoh, tempat miqat di Madinah kan, sampai situ waktu asar. Jadi yang bagusnya macam mana? Jangan sembahyang asar dulu. Sebab kalau dah sembahyang asar dulu, kita dah tak boleh untuk sembahyang sunat ihram. Jadi waktu itu kita berwuduk dulu, kalau mandi dulu, ataupun mungkin dah mandi daripada hotel ke, tak apalah. Yang penting kita solat sunat ihram 2 rakaat dulu, kemudian berniat ihram,
ataupun belum berniat ihram pun tak apa, kemudian baru sembahyang asar, itu okey. Sebab apa? Sebab kita waktu itu sembahyang sunat ihram sebelum daripada solat fardu asar. Kemudian antara perkara yang seterusnya setelah kita sembahyang sunat 2 rakaat ihram, dan 2 rakaat ihram ni dilakukan secara bersendirian, tidak disunatkan untuk lakukan secara berjamaah. Seterusnya adalah memakai izar, kain yang menutupi bahagian bawah pusat tanpa berjahit, dan memakai rida, kain yang menutupi bahagian atas daripada pusat tanpa berjahit berwarna putih bagi orang lelaki, yakni pakaian ihram, satu kain di bawah, satu kain di atas. Kain yang di bawah itu namanya izar. Izar itu kain di bawah, yang atas dinamakan rida. Sunat hukumnya berwarna putih. Tapi kalau pakai warna lain boleh tak? Jawapannya boleh, cuma peliklah. Hukumnya makruh. Makruh memakai selain daripada warna putih. Dan makruh hukumnya kalau lebih daripada 2 kain. Makruh hukumnya melebihi daripada 2 helai kain. Jadi ini adalah pakaian ihram bagi orang lelaki. Adapun kepada orang perempuan tidak ada ketetapan untuk dipakai demikian, warna putih atau warna gelap dan sebagainya, mengikut kepada mana yang paling menutup aurat, maka itu yang diutamakan. Setelah memakai kain ihram, kemudian kita berniat ihram ketika memulakan perjalanan dengan niat masuk ke dalam haji. Disunatkan mengucapkan nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ini cara yang sempurna ya, maksudnya step by step. Mandi dulu, sunat, kemudian solat sunat 2 rakaat ihram, kemudian pakai kain ihram, kemudian baru kita berniat ihram. Berniat ihram sama ada kalau sekarang ni perbahasan kita tentang ihram haji, maka kita berniat ihram haji lah. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kalau kita berniat ihram, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Dua-dua sama saja, dia punya konsep dalam ihram sama saja. Setelah daripada berniat ihram, maka ketika itu kita sudah dipanggil sebagai orang yang terikat dengan pantang larang ihram. Selagi kita tidak berniat ihram, selagi itu kita tidak dipanggil sebagai muhrim. Yang ini bukan dipanggil sebagai orang yang berihram lagi. Syaratnya mesti kena niat dulu. Kalau dah niat ihram, maka terikat kepada kita semua perkara-perkara yang diharamkan ketika berada dalam keadaan ihram. Selepas daripada berihram, kemudian bertalbiyah serta memperbanyakkan talbiyah sepanjang ihram. Jadi ini perkara yang disunatkan, bahkan ada banyak perkara-perkara yang makruh untuk dilakukan ketika berada dalam pakaian ihram atau ketika berada dalam keadaan ihram. Banyak perkara-perkara yang dimakruhkan dan kadang-kadang orang kita tak perasan. Antaranya perkara yang dimakruhkan adalah berjual beli benda-benda yang tak ada kepentingan untuk ibadah haji dan umrah. Itu hukumnya makruh. Kita dalam keadaan ihram ni, tapi belum tahallul lagi, sambil-sambil jalan nak pergi Masjidil Haram tu, tengok macam cantik je jubah ni, nak beli kat bini satulah. Itu hukumnya makruh. Sebab apa makruh? Kerana menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengan ibadah yang akan kita lakukan. Tapi kalau singgah sekejap minum teh ke, makan ke, yang memang pun keperluan kita, maka itu tak apa. Jadi menyibukkan diri dengan jual beli perkara-perkara yang tak ada kaitan dengan urusan haji ataupun umrah ketika berada dalam ihram, ya. Sekarang ni kita punya bicara ketika berada dalam keadaan ihram. Tapi kalau sudah keluar daripada ihram, tak kisahlah. Berada dalam keadaan ihram, maka banyak perkara-perkara yang perlu untuk berjaga-jaga, dan disunatkan untuk memperbanyakkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ucapan talbiyah ni, tuan-tuan rahimakumullah, adalah satu ucapan yang mengajarkan kepada kita di mana kita ini begitu dengan merendah diri, menundukkan diri kita di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan talbiyah ini
harus untuk kita rasakan maksud talbiyah ini dalam hati kita, bukan hanya duduk di lisan. Kalau hanya setakat duduk di lisan saja labbaik Allahumma labbaik, semua orang pun boleh bertalbiyah. Tetapi labbaik Allah itu harus kita masukkan dalam hati kita dan hadirkan perasaan khusyuk kita. Apa sebetulnya lafaz yang kita sedang lafazkan ini? Lafaz talbiyah yang sedang dilafazkan oleh seseorang yang berada dalam keadaan ihram haji ataupun umrah, itu sebenarnya satu lafaz yang luar biasa keagungan dia. Satu lafaz yang kira-kira kalau dia mengamati maksudnya, maka dia tidak akan melafazkan lafaz tersebut kecuali ketika dia berada dalam keadaan yang menitiskan air matanya. Kerana begitu besar maksud labbaik Allahumma labbaik. Apa maksud labbaik Allahumma labbaik? Labbaik Allahumma labbaik, aku menyahut seruan engkau ya Allah. Seruan apa yang kita sambut? Yakni seruan yang kita sambut adalah jemputan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah janjikan melalui lisannya Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membangun Kaabah. Waktu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah membangun Kaabah, Allah firman dalam Quran, wa'adzin fin nasi bil hajj, wahai Ibrahim, serulah manusia semua untuk datang melakukan haji. Wa'adzin disebut. Adzin itu maksudnya serulah manusia. Nabi Ibrahim sebut kepada Allah, ya Allah, mana mungkin aku punya seruan ini sampai kepada semua manusia? Kata Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim, ya'tuka ala rijalin, wahai Ibrahim, engkau punya tugas hanya seru saja manusia. Tetapi tugas untuk sampaikan manusia itu di sini adalah tugasnya aku. Itu kerjanya aku, bukan kerja engkau. Ya'tuka ala rijalin wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Kalau aku berkehendak, kata Allah kepada Nabi Ibrahim, kalau aku berkehendak hamba-hamba aku sampai di sini sebagai aku punya tetamu, ya'tuka ala rijalin, mereka akan datang walaupun dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, mereka akan datang sampai ke sini walaupun dengan menaiki onta-onta yang kurus. Ya'tuna min kulli fajjin amik, dan mereka akan datang daripada seluruh pelosok muka bumi. Yani kalau aku berkehendak, mereka akan sampai. Jadi waktu itu Nabi Ibrahim setelah membangun Kaabah, beliau berdiri di atas Kaabah, lalu diseru sekalian manusia, wahai sekalian manusia orang Islam yang berada di atas muka bumi ini, datanglah kalian untuk melakukan haji. Itu seruan Nabi Ibrahim, yang kita sedang menjawab seruan tersebut dengan lafaz labbaik Allahumma labbaik. Yakni labbaika, talbiyah yang kita menyahut itu adalah kita menjawab kepada seruannya Allah melalui lisannya Nabi Ibrahim pada seawal Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim membangun Kaabah. So ini dia punya hubungan dia. Jadi ketika seseorang lidahnya menyebut labbaik Allahumma labbaik, dia perlu hadirkan dalam diri dia sebetulnya ucapan talbiyah yang dia sedang ucapkan itu adalah merespon kepada satu seruan yang sudah diseru kepadanya ribuan tahun dahulu melalui Nabi Ibrahim AS. Hari ini alhamdulillah Allah sampaikan aku di sini. Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kelapangan kepada aku untuk berada di sini menjadi tetamu kepada Allah untuk menyahut seruannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian cara kita merasakan kalimah agung talbiyah itu. Kalimah talbiyah ini bukan hanya sekadar menjadi satu sunat pada lisan kita saja, tidak. Tetapi hadirkan setiap satu daripada kalimat tersebut di dalam hati. Ada diceritakan dalam kitab Fadailul Hajj oleh Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, satu kisah seorang wali Allah Ta'ala. Dikisahkan pada satu ketika dahulu satu orang yang dia melakukan haji selama 70 tahun. Dan setiap kali dia pergi melakukan haji, dia akan memakai pakaian ihram, kemudian dia akan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ucapkan talbiyah. Tetapi setiap kali dia sebutkan labbaik Allahumma labbaik, dia akan dengar satu suara yang membalas kepada talbiyah dia. Suara itu merespon kepada apa yang dia ucapkan pada talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik. Dia mendengar suara itu akan merespon mengatakan la labbaika wala sa'daika. Apa maksudnya?
engkau punya seruan tak diterima oleh Allah. La labbaik, kau punya talbiyah tak diterima oleh Allah. Wala sa'daik, dan kau juga tidak tercatat sebagai orang yang akan mendapatkan kegembiraan dengan kau punya ihram yang kau lakukan. 70 tahun dilakukan haji. Diceritakan bahawa seorang lelaki soleh 70 tahun dia melakukan haji. 70 tahun setiap kali dia datang lakukan haji, setiap kali itu dia ucapkan talbiyah, dia dengar suara itu, la labbaika wala sa'daik. Sampailah pada satu ketika hajinya yang ke-71 kali. Hajinya yang ke-71 kali, ketika dia datang melakukan haji, dia pun pakai ihram, lalu disebutkan labbaik Allahumma labbaik. Sekali lagi didengar suara itu masih lagi menyebutkan la labbaika wala sa'daik. Tak tahu suara dari mana, tapi seruan menjawab, merespon kepada talbiyah dia, la labbaika wala sa'daik. Maka peliknya pada kali yang ke-71 ini, suara yang merespon kepada talbiyah dia yang selama 70 kali dia lakukan haji, dia satu orang saja dengar. Tapi kali yang ke-71 ini ada satu orang lain juga dengar. Bukan dia seorang, ada satu orang lain yang di sebelah dia pun dengar juga suara tersebut. Lalu orang tadi terkejut, datang kepada lelaki ini, katanya, ketika kamu sebut labbaik Allahumma labbaik, aku dengar ada seruan yang menyahut kau punya talbiyah tadi dengan sebut la labbaika wala sa'daik. Maka lelaki ini bila dengarkan ucapan tadi menangis dia. Kata dia, engkau pun dengar juga ke? Ya, aku pun dengar. Kata lelaki ini adalah haji aku yang ke-71 kali. Lalu diceritakan, aku sudah masuk tahun yang ke-71, aku datang melakukan haji dan aku masih lagi mendengarkan suara ini. Kemudian lelaki yang tadi yang mendengar suara tadi itu dia terkejut, katanya, subhanallah, sudah 71 kali engkau datang melakukan haji, engkau punya talbiyah dikatakan tak diterima, tapi engkau tetap tak berputus asa untuk datang juga haji. Apa kata lelaki ini? Katanya, kepada siapa lagi aku akan mengharap kalau bukan kepada Tuhan aku Allah Subhanahu wa taala. Yani aku nak mengharap kepada rahmatnya siapa lagi? Yani kalaupun selagi aku punya nyawa dikandung oleh badan ini, selagi aku ada nyawa, selagi itu aku akan datang untuk merayu di hadapan pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala supaya Allah terima aku punya haji. Subhanallah, ketika dia sebutkan demikian dia punya respon, seruan suara itu sekali lagi menyahut dengan mengatakan bahawa engkau punya talbiyah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud daripada peristiwa ini, ya, ini daripada peristiwa yang berlaku kepada para awliya Allah. Tapi maksud daripada intipati pengajaran daripada peristiwa ini adalah talbiyah yang diucapkan oleh setiap lisan orang yang pergi haji, orang yang pergi umrah, ini kabulnya di sisi Allah ni berbeza-beza. Yakni kita pun tidak boleh mengukur talbiyahnya siapa yang Allah Ta'ala sambut dan talbiyah yang siapa Allah tidak terima dia punya haji, dia tidak terima dia punya talbiyah. Jadi demikian saya nak maksudkan tadi, ucapan talbiyah kita labbaik Allahumma labbaik itu adalah satu kalimah yang sangat agung, kerana itu adalah satu respon kepada seruan yang Allah Ta'ala seru melalui lisannya Nabi Ibrahim AS. Kemudian apabila memasuki Mekah, hendaklah qasad menuju Masjidil Haram. Seseorang yang berada dalam keadaan ihram, bila dia masuk ke dalam Mekah, dia tidak boleh ada niat-niat yang lain kecuali niatnya ketika itu. Perkara pertama yang dia nak lakukan adalah menuju ke Masjidil Haram untuk sempurnakan dia punya tawaf, untuk sempurnakan dia punya sa'i dan sebagainya. Tak boleh ada niat yang lain. Tak boleh contohnya nak pergi clock tower dulu ke, bergambar dulu ke. Sebab ini semua perkara-perkara yang akan merosakkan fadilat haji atau umrah yang ada kepada seorang. Dan ini realitinya kita berhadapan dengan zaman seperti itu. Kita punya zaman sekarang, orang pergi haji, pergi umrah tidak lagi menjadi satu perkara yang pelik atau satu perkara yang kita panggil macam takjub ke, atau tidak biasa orang pergi haji, pergi umrah.
Apalagi pergi umrah, siapa-siapa pun boleh pergi zaman kita sekarang pun. Kalau dulu-dululah, orang-orang tua zaman-zaman dulu, kalau ada orang kampungnya nak pergi umrah saja, Masya Allah, Tabarakallah, luar biasa sambutannya. Dibuat kendurinya, buat makan-makannya, Masya Allah, satu kampung nanti akan hantar pergi ke airport. Sekarang ada? Tak ada pun. Jiran kita pergi umrah pun, kita tak tahu. Tahu-tahu dah balik dah. Tak tahu kita. Sebab ini sudah menjadi satu perkara yang mudah bagi zaman kita sekarang untuk orang pergi umrah ni. Bukan satu perkara yang pelik ke, satu perkara yang ditunggu-tunggu ke, tidak. Semua orang pun ada kemudahan dan ada bahagian-bahagian yang tertentu yang mereka pun boleh biasa saja pergi umrah ataupun pergi haji pun kadang-kadang. Tetapi bila ada seperti itu, satu perkara lagi yang perlu dirisaukan adalah falsafah umrah ini yang kadang-kadang tidak difahami dengan baik. Sebahagian daripada orang kita kadang-kadang pergi buat haji, pergi buat umrah, tetapi yang lebih dibesarkan ketika itu adalah bukan lagi Kaabah Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi Masjidil Haram. Ini biasa berlaku. Jemaah-jemaah haji ke, jemaah umrah Malaysia ke, apa ke mana-mana ke, ni pakai ihram ni. Ya, sebab dia pun dah biasa pergi umrah. Dia sudah lagi tidak merasakan keagungan melihat Kaabatullah. Dia sudah lagi tidak ada merasa sifat sayu ketika wajahnya, matanya memandang ke Baitullah Al-Kaabah. Dia sudah lagi tidak merasa satu perasaan yang kira-kira bila disampai ke airport Jeddah itu, dalam perjalanan nak pergi ke Masjidil Haram, ketika dia berjalan nak pergi ke Masjidil Haram itu, yakni satu perasaan, kita panggil macam satu perasaan yang merasa keagungan Baitullah Al-Kaabah itu kadang-kadang sudah Allah cabut daripada hati sebagian orang. Dia rasa biasa je, tak ada apa pun. Relax je tengok. Ni Kaabah, oh Kaabah. Okay, fine. Kadang-kadang belum lagi sampai ke Masjidil Haram pun, dia tengok clock tahu tu, Masya Allah, Tabarakallah. Ustaz berhenti je Ustaz, kita ambil gambar sini boleh? Kita macam nak ketuk saja dia punya kepala. Ini masih lagi belum jumpa Kaabah lagi. Masih lagi belum, kakinya belum menyentuh lagi ke Masjidil Haram. Masih lagi belum berada di tempat tawaf. Belum lagi. So ini perkara-perkara yang kita risaukan bila mana keagungan untuk melakukan ibadah itu sudah tidak ada, walaupun ramai orang pun yang pergi melakukan haji dan juga pergi melakukan umrah. Kerana sebagian orang kadang-kadang pergi umrah itu macam pergi bercuti je, tak ada apa pun bagi dia. Dia boleh pergi setiap bulan, contohlah. Dia boleh pergi setahun 4-5 kali pun, tak ada apa bagi dia. Tapi berbeza dengan orang yang ketika dia datang melakukan haji dan melakukan umrah, dia datang dengan hadirkan satu perasaan dalam hatinya. Dia datang ini kerana bukan dia punya fulus, dia datang ini kerana bukan dia punya harta, bukan kerana dia punya wang, bukan kerana dia boleh datang anytime, tapi dia datang kerana semata-mata menyahut seruannya Allah Subhanahu wa taala. Dia datang ketika itu sebagai tetamunya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini sahaja, dia punya talbiyah ni akan hadir dalam hati dia. Orang seperti ini sahaja, setiap dia melangkah masuk ke Masjidil Haram, setiap dia melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang berada di situ, daripada bahagian daripada nikmat-nikmat besar yang Allah Taala berikan kepada dia di situ, dia akan hadirkan dengan perasaan penuh keagungan. Kerana hatinya sudah terdidik, hatinya sudah disemaikan dengan sifat-sifat seperti itu. Sebab itu kita ni kalau pergi haji dan pergi umrah ni, walaupun kita ni dah hafal semua dah, manasik haji, manasik umrah ni dah ada dalam kepala kita dah, tak salah untuk kita duduk lagi dalam majlis-majlis ilmu, kursus haji ke, kursus umrah ke, kelas-kelas tertentu ke, untuk kita refresh balik, untuk kita ulang kaji balik, kerana di situ akan datangkan semangat kepada kita. Ini beberapa perkara yang perlu diambil kira kepada kita-kita yang memang pun pergi haji dan pergi umrah ni bukan menjadi satu perkara yang susah kepada kita mungkin. Kemudian setelah itu, apabila memasuki Mekah, hendaklah qasad menuju Masjidil Haram. Dimulakan dengan tawaf qudum. Ini bagi haji sahaja ada tawaf qudum, umrah tidak ada. Ianya sunat dilakukan kecuali bagi mereka yang melakukan haji tamattu'. Jadi orang yang melakukan haji tamattu', haji tamattu' ini apa? Orang yang pergi melakukan haji tetapi dia akan masuk ke Mekah dengan berniat umrah dulu. Maksudnya dia akan buat umrah dulu, selesai umrah dia akan bebas daripada ihram,
kemudian dia akan tunggu waktu nak dekat-dekat dengan waktu wukuf Arafah, lalu dia akan berniat haji dan dia akan pergi haji ataupun pergi ke Arafah. Ini haji tamattu' dipanggil. Jadi bagi orang yang melakukan haji tamattu', dia akan masuk ke Masjidil Haram ataupun akan masuk ke Mekah dengan berniat umrah, dengan berniat ihram umrah. Jadi kalau berniat ihram umrah, tidak ada tawaf kudum kepada dia. Tawaf selamat datang itu tak ada kepada dia. Kerana tawaf umrah itu sudah menggantikan kepada tawaf kudum dia. Jadi dia akan terus masuk ke Masjidil Haram untuk menyelesaikan tawaf umrah dia, dan tawaf umrah itu sudah mengambil tempatnya tawaf kudum dan dia tidak disunatkan untuk melakukan tawaf kudum. Berbeza dengan orang yang melakukan masuk ke Mekah dengan niat haji ifrad. Dia punya niat ihram dia, ihram haji terus. Haji ifrad, maksudnya dia masuk ke Mekah tu terus dia akan berihram sampai habis manasik haji. Jadi kepada orang seperti ini, biasanya orang haji ifrad ni kalau dia pergi haji last minute kan, contohnya 1, 2, 3 hari sebelum hari wukuf baru dia sampai, 2, 3 hari sebelum wukuf baru dia sampai contoh, maka mereka akan buat haji ifrad. Haji ifrad ni maksudnya dia buat haji dulu, kemudian baru buat umrah. Jadi kepada mereka ketika masuk ke dalam Masjidil Haram, maka mereka disunatkan untuk dimulakan tawaf dengan tawaf kudum. Kemudian ketika melakukan tawaf, menghampiri Hajarul Aswad dan melambainya dengan tangan kanan dan mengucupnya serta meletakkan dahi ke atasnya jika mampu. Kalau tak mampu, kita hanya cukup dengan melambai tangan saja. Syarat-syarat untuk melakukan tawaf. Yang pertama, suci daripada hadas dan kotoran. Suci daripada hadas dan kotoran ini maksudnya berada dalam keadaan berwudu dan bebas daripada najis. Maksudnya kalau batal wudu, tidak sah tawaf. Sa'i masih boleh lagi. Kita sa'i di antara Safa dan Marwah itu sunat sahaja berwudu. Kalau tak ada wudu, masih lagi boleh sa'i, sah sa'i. Tapi tawaf tak boleh. Kalau batal wudu, maka kena keluar daripada tempat tawaf yang dipanggil mataf, kena berwudu. Kecuali di situ ada beberapa keringanan yang seringkali kita akan diingatkan. Contohnya kalau kita tersentuh orang perempuan yang bukan muhrim dalam keadaan yang tidak sengaja, maka ada pendapat yang ringan dalam mazhab al-Imam Syafi'i yang mengatakan tidak batal wudu. Itu kalau tersentuh. Jangan kita pula yang pergi sentuh orang. Kalau tersentuh orang lain yang tersentuh kita dalam keadaan tak sengaja, maka itu masih lagi boleh berpegang pendapat yang mengatakan tidak batal wudu. Tapi kalau perkara-perkara lain, contohnya terkentut, itu tak ada maaf, ataupun keluar apa-apa daripada kubul dan dubur, maka itu tetap akan batal wudu. Dan kita kena keluar daripada tempat tawaf tadi, berwudu dan kemudian masuk balik sambung tawaf. Yang kedua, syarat untuk tawaf adalah menutup aurat seperti hendak bersolat. Ini perlu dikekalkan sepanjang tawaf. Khususnya orang lelaki ketika pakai kain di bawah, dia perlu berhati-hati ketika melangkah tu. Kadang-kadang kalau kainnya tu, ikatnya tu tak berapa kemas, ketika dia melangkah, kalau langkahnya besar akan nampakkan paha. Jadi dia sudah melangkah satu langkah dalam keadaan tidak tutup aurat atau auratnya terbuka. Jadi berapa langkah yang dia langkah dalam keadaan auratnya itu terbuka, itu yang tak sah. Dia bukan akan batal semua tawaf, tak. Contoh dia perasan, alamak, aku ni tadi beberapa langkah ni nampak macam aku langkah ni besar sangat, nampak aku punya paha ni. Jadi dia patah balik daripada kira-kira daripada mana yang kira-kira akan dia perasan auratnya terbuka, daripada situ diulang balik. Dia bukan akan membatalkan tawaf dia semua daripada awal, tidak. Sama juga orang perempuan pun, dia sedang tawaf, dah sampai tawaf yang pusingan yang kelima, tengok-tengok alamak rambut terkeluar lah pula. Jadi dia kena kenal pasti dulu. Dia kena yakin kira-kira rambutnya tu yang terkeluar tu sampai daripada bila. Kalau dia rasa baru pusingan yang terakhir itu, ya tambah satu pusingan ajalah. Demikian cara untuk kita menjaga aurat ketika berada ataupun ketika melakukan tawaf.
bertawaf sebanyak 7 kali di dalam Masjidil Haram. Maksudnya tawaf itu mesti dalam kompaun Masjidil Haram. Keluar daripada kompaun Masjidil Haram itu tak dikira tawaf dah. Walaupun kita tawaf pakai skuter dekat atas pun tak apa dah. Tak ada masalah pun. Dah tengok-tengok biasanya kalau skuter paling ramai pun orang Malaysia. Mungkin kita ni banyak duit kot. Kan, yang muda-muda je. Semuanya nak pakai skuter dah sekarang. Ambil sekali-sekala pengalaman okeylah, tapi janganlah ambil naik skuter saja. Sebab kita ni bukan orang sakit pun. Kalau orang dah uzur, dah sakit, okeylah. Menjadikan Kaabah berada di sebelah kirinya dan dimulakan dari Hajarul Aswad. Ini syarat yang keempat. Ketika tawaf, kita punya cara ketika bertawaf tu Kaabah berada di sebelah kiri. Maksudnya kalau terpusing badan kita, maka itu sudah menjadikan pusingan itu ataupun berapa langkah yang kita melangkah itu perlu diulang balik. Digalakkan selepas melakukan tawaf supaya mendekati multazam dan bergantung pada penutup Kaabah serta memperbanyakkan berdoa, kemudian mendirikan solat sunat tawaf 2 rakaat di belakang makam Nabi Ibrahim. Ini kalau zaman musim haji jangan mimpilah dapat. Tak payahlah susah-susah. Walaupun memang ada sunat untuk berdoa di multazam di antara pintu Kaabah dan juga Hajarul Aswad, tapi kalau kira-kira kita pergi dalam keadaan seperti itu akan memberikan mudarat, ya tak apa, daripada jauh pun sudah memadai. Dan seterusnya ada namanya sunat tawaf. Solat sunat tawaf. Solat sunat tawaf dilakukan 2 rakaat bersendirian. Setelah selesai tawaf 7 pusingan, maka sebelum kita nak pergi mulakan sa'i ke, atau kalau itu tawaf qudum, apapun jenis-jenis tawaf yang kita lakukan, maka di situ ada solat sunat tawaf. Solat sunat tawaf ini dilakukan setelah kita pusing 7 kali. Satu lagi hukum yang perlu kita ambil tahu, kalau di Masjidil Haram tidak ada waktu makruh untuk solat. Jadi apa yang kita sebutkan tadi, solat-solat sunat yang sebabnya terkemudian, itu kalau di Masjidil Haram boleh solat belaka. Di sana tidak terikat dengan hukum untuk makruh solat selepas subuh atau solat sunat selepas asar. Itu tak terpakai di Masjidil Haram, tidak terpakai. Makanya boleh solat belaka di situ, lepas asar boleh, lepas subuh boleh, termasuklah juga solat setelah daripada tawaf pun diperbolehkan. Selepas itu keluar ke tempat sa'i dari pintu Safa, lalu naik ke atasnya dan berjalan menuju ke Marwah. Apabila sampai ke Marwah, maka dikira 1 kali, dan berpatah balik ke Safa dikira 1 kali, sehingga cukup 7 kali. Disyaratkannya sa'i tersebut selepas melakukan tawaf qudum dan tawaf rukun. Ini semua maklum. Kemudian menuju ke Mina pada hari ke-8 Zulhijjah. Disunatkan bermalam di sana pada malam Arafah sehinggalah selepas waktu syuruk, matahari naik. Ini bagi jemaah-jemaah yang akan melakukan haji, maka hari yang ke-8 Zulhijjah mereka sebahagiannya akan pergi untuk hari tarwiyah dulu. Pergi ke Mina untuk bermalam pada hari tarwiyah. Kemudian selepas itu 9 Zulhijjah pagi baru berangkat pergi ke Arafah. Setelah itu bertolak untuk berwukuf di Arafah yang bermula selepas tergelincir matahari, iaitu bermula waktu zuhur hari ke-9 sehinggalah terbit fajar pada hari raya Korban, iaitu 10 Zulhijjah. Cukup walau sekadar berwukuf dalam tempoh masa yang pendek daripada ahli ibadah, walaupun dalam keadaan tidur dan melaluinya sahaja. Jadi ini waktu wukuf. Waktu wukuf Arafah adalah pada 9 Zulhijjah, selepas daripada bermula dengan tergelincir matahari sehinggalah pada hari terbit fajar hari esoknya. Bagi kita yang tidak melakukan ibadah haji, kita disunatkan di negeri masing-masing, di tempat masing-masing, untuk menghidupkan juga 9 Zulhijjah. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' sebut disunatkan amalan ta'rif dipanggil. Amalan ta'rif ini amalan menghidupkan hari Arafah. Amalan menghidupkan hari Arafah itu dipanggil amalan ta'rif.
Ini bagi mereka-mereka yang tidak naik haji. Contoh tahun ni kita tak naik haji, maka pada 9 Zulhijjah kita disunatkan untuk menghidupkan 9 Zulhijjah mengikut kepada waktu di negara kita. Bila masanya untuk dibanyakkan untuk berzikir dengan zikir-zikir yang ditetapkan, dah azan. Allahu Akbar. Sama. Iaitu bermula dengan selepas asar sehinggalah waktu maghrib 9 Zulhijjah. Adapun kalau kita tetap juga nak berdoa mengikut waktu wukuf, tak ada salahnya pun, berdoa saja, tapi yang diutamakan kepada kita selepas asar sehinggalah kepada waktu maghrib pada 9 Zulhijjah. Demikian beberapa perkara yang insya-Allah kita akan sambung perbahasannya pada pertemuan akan datang insya-Allah. Hadza wabillahi taufik. Wa sallallahu ta'ala wa sallam ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.